Ulama-ulama salaf atau ulama-ulama khalaf bersetuju bahawa doa itu satu ibadah. Baik. Salaf tu apa? Khalaf tu apa? Kalau ikut bahasa salaf, iaitu yang telah berlalu. Yang telah berlalu, bahasa kita, bahasa Arab kata salaf. Itu di sudut bahasa. Khalaf iaitu generasi yang mai kemudian, yang mai lepas daripada yang salaf tu tadi, khalaf. Baik. Maka salaf ini kalau kita lihat kepada istilah dia, apa yang dikatakan salaf? Salaf iaitu golongan-golongan atau kumpulan yang mengikut ataupun yang berada di atas petunjuk Nabi SAW. Itu di sudut istilah. Dia panjang sikit lah definisi dia tu. Pada sudut bahasa pendek aja, yang telah lalu kan? Tapi daripada sudut istilah ni yang kita nak faham, orang duk sebut salaf, sampai ada timbul satu istilah salafi. Apa dia ni yang kata salaf ini? Salaf iaitu mereka-mereka yang mengikut dan mereka yang berada di atas cara hidup Nabi, dan mereka ni bergerak beramal dengan sunnah Nabi, dengan mempraktikkan segala amal-amal Nabi, amalan-amalan Nabi dengan ikhlas sampailah kepada hari kiamat. Selagi ada kumpulan yang macam ni, mereka disebut sebagai salaf. Daripada sudut istilah. Satu lagi definisi kepada salaf, iaitu mereka-mereka yang berada pada 3 kurun yang Nabi maksudkan dalam sebuah hadis. Kurun terbaik, kurun aku, semua kemudian lepas daripada itu, kemudian lepas daripada itu. Jadi maka ulama melihat kepada kurun Nabi, satu kurun 100 tahun. Kemudiannya 100 tahun kedua, 100 tahun yang ketiga. Maka setengah yang memberi definisi kepada salaf, iaitu mereka yang berada di lingkungan 300 hijrah. Salaf soleh. Jadi kalau kita salaf, satu juga kita kata itu generasi yang lampau salaf, tapi bila sebut salafus soleh ni, mereka-mereka yang kita dah sebut tu tadi, dengan sifat-sifat mereka yang bagus, dengan akidah yang mantap, mereka berpegang kepada Quran dan sunnah, menegakkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasul suruh. Ini nama dia salaf. Kemudian ada juga yang letak mereka ni pada tahun bila, begitu. Jadi sekarang ni kalau kita lihat di situ, ada dua lah, satu yang memberi definisi tanpa mengingatkan tahun. Tahun bila ni? Mereka duduk dalam lingkungan berapa tahun? Daripada tahun mana ke tahun mana? Yang pertama tadi dia tak sebut, dia tak kait pun dengan tahun. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Bila sampai bila-bila, maka sekiranya satu orang itu ataupun satu kumpulan itu macam ni sifat mereka. Sifat mereka ni macam ni, tidak melakukan perkara-perkara yang dianggap sebagai khurafat, yang bersalahan dengan syariat, tak patuh syariat, mereka bukan disebut sebagai salaf. Selagi mereka ni berada di atas Quran dan sunnah, atau kita sebut sebagai di bawah naungan Quran dan sunnah, maka mereka ini boleh disebut sebagai salaf. Baik.
Dia, tuan-tuan, dia serupa macam kalimah apa? Kalimah jamaah. Kan? Bila sebut jamak maksud bukan satu. Kan? Semayang berjamaah. Hang semayang jamaah kan? Saya semayang berjamaah. Berapa orang? Seorang. Seorang tak kata semayang jamaah. Kan? Al-jamaah. Jadi kita faham apa dia? Ramai. Kan? Tetapi ada satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Dan riwayat ini berada dalam syarah kitab Usul Aqidah oleh Al-Laka'i. Pada hadis yang bernomor ataupun riwayat yang bernomor 160, apa Ibnu Mas'ud kata? Al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dikatakan jamaah itu yang bertepatan dengan yang benar walaupun kamu seorang diri. Benar dah hang ni? Benar. Tak seleweng langsung, tak salah langsung. Dia betul-betul patuh syariat walaupun dia seorang, maka dia adalah al-jamaah. Kan? Dia begitu. Serupa salaf juga. Dia tahun bila ni? Dia ikut definisi yang mula tadi, dia tak ada kait dengan tahun. Selagi mana dia mengikut sunnah, dia pegang kepada sunnah ni sungguh-sungguh, mendaulatkan Quran dan sunnah, sampai bila pun mereka ini disebut sebagai salaf. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, khalaf yang mai lepas daripada generasi salaf. Kan? Begitu. Jadi kesemua ulama-ulama daripada kalangan salaf khalaf ini, mereka ini bersetuju, tak ada pun yang membangkang atau membantah apa dia, bahawasanya doa itu adalah ibadah. Sememangnya mereka tak boleh nak nafi benda ni. Sebab apa? Sebab dia adalah bersumberkan hadis. Kan? Apa hadisnya? Iaitu daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah. Memang ada hadis pun. Kan? Ada hadis yang terang dan jelas. Apa dia? Doa adalah ibadah. Dan riwayat ini adalah sahih, berada dalam Sunan Imam Tirmizi 2969. Apa dia? Doa merupakan ibadah. Memanglah depa-depa ini di kalangan salaf khalaf ini bersetuju bahawasanya doa merupakan satu ibadah. Dan apa yang diterangkan oleh Allah itu jelaslah menunjukkan bahawa doa itu mengandungi dua pengertian. Berdasar kepada ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka pengarang ini bersetuju bahawasanya doa yang ada dalam Quran itu memiliki dua pengertian. Ada dua pengertian. Doa ada dua pengertian. Kita tengok sini. Pengertian yang pertama, doa dengan makna ibadah. Bila sampai ke ayat perkataan itu berbunyi doa. Jangan bila kata doa, kita tahu yang ni macam ni lah. Kat tangan kita nak doa, kan? Rupanya ada ayat apabila sebut doa, bukan doa macam ni, tetapi bermaksud ibadah. Sebagaimana yang dapat difahamkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-106, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Maksudnya, dan janganlah kamu berdoa selain daripada Allah. Apa maksud doa kat sini? Ibadah. Kalau kita ganti terus, dan janganlah kamu beribadah selain daripada Allah. Doa kat sini apa maksud dia? Ibadah. Akan suatu yang tidak berkuasa memberi manfaat kepada kamu dan tidak pula berkuasa memberi mudarat kepada kamu. Allah saja yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat. Selain daripada Allah Ta'ala tak boleh buat macam tu. Apatah lagi sembahan-sembahan kamu yang kamu reka buat itu. Ambil batu pahat-pahat buat tokong, dia akan boleh buat apa? Ambil
pokok, kayu sebagainya, bentuk-bentuk buatlah Tuhan mereka. Tak boleh buat apa kan. Tuhan-Tuhan yang disembah daripada batu, daripada kayu dan sebagainya, tak usah katalah Tuhan-Tuhan yang macam itu. Bahkan makhluk selain daripada Allah Ta'ala ni, Allah saja yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat. Jadi maksud di sini ibadah bukannya doa yang macam kita doa faham, walaupun bunyi dia wala tad'u, dan janganlah kamu berdoa. Apa maksud doa kat sini? Beribadah. Kemudian kita lihat makna yang kedua, iaitu isti'anah. Apa maksud isti'anah? Meminta pertolongan atau meminta bantuan daripada pihak yang lebih tinggi sebagaimana yang telah diterangkan di atas tadi. Baik, apa dalil dia kat sini pula? Kita lihat dalam suratul Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Maksudnya, dan berdoalah kamu, artinya mintalah pertolongan. Bukan doa macam doa angkat tangan ngadap kiblat, pas nak kata amin amin, bukan maksud dia macam tu. Tapi apa maksud dia di sini? Iaitu minta pertolongan. Nampak ada? Ini nama dia bahasa Allah. Quran kalamullah, bahasa Allah. Tak mengaji sungguh bahasa Quran ni, kita tak tahu. Pasal apa? Pasal dia main dengan satu kalimat tapi pelbagai maksud. Contoh ada yang ni. Doa yang pertama, maksud dia apa? Maksud dia beribadat. Doa sini pula, maksud dia apa? Maksud minta bantuan atau minta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada orang yang dapat membantu kamu selain daripada Allah. Jadi main soalan kat situ tu. Yang ni bukan soalan suruh mereka jawab. Ini soalan tapi bukan jenis duk senang-senang nak jawab sebagai. Ini adalah sindiran. Ni sindiran ni. Siapa yang boleh tolong, boleh bagi bantuan selain daripada Allah? Jawapan dia tak ada. Allah saja yang boleh tolong, yang boleh bagi bantuan. Kalau sudah kamu faham macam tu, kenapa kamu masih sembah selain daripada Allah? Tegasnya, orang-orang yang meminta pertolongan kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala itu boleh menjadi syirik. Percaya ada Allah, percaya. Sembahyang ada, sembah Allah ada. Sembahyang tak pernah tinggal, memang kuduk sembah Allah. Tapi di samping itu ada sembahan yang lain. Itu nama dia syirik.